Okey, kita masuk pula kepada bentuk-bentuk nasakh, wujuhun nasakh. Okey, yang mana terbahagi kepada 3, iaitu hadat, tadah dan taham. HDT, TDH, THM. Okey, ingat yang tu nah. Okey, yang pertama nasakh hukum dunal tilawah, yang kedua nasakh tilawah dunal hukum, dan yang ketiga nasakh hukum wat tilawah ma'an. Nasakh tilawah wal hukmu ma'an. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, nasakh hukum dunal tilawah. Okey, kita nasahkan hukum tetapi kita kekalkan lagi ayat tersebut di dalam mushaf, di dalam Al-Quran. Bermakna ayyabtula al-amal bil hukmi mansukh as-sabit bin nas ma'a baqa' bin nas fil mushaf. Okey, yang mana maksudnya apa? Membatalkan amalan terhadap hukum yang dimansuhkan, yang sabit dengan nas, tetapi mengekalkan nas tersebut di dalam Al-Quran. Okey, contohnya nasakh iddah al-mutawaffa anha zawjiha min sanah kamilah ila 4 ashhurin wa 10 ayyam. Okey, nasakh tempoh iddah perempuan daripada yang kematian suami daripada setahun penuh kepada 4 bulan 10 hari. Cerita pasal iddah. Ingatlah contohnya yang hukum dunal tilawah ni cerita pasal iddah perempuan yang kematian suami daripada setahun penuh kepada 4 bulan 10 hari. Okey, tu ayat Quran dia dalam surah Al-Baqarah. Okey, kemudian nasakh tilawah dunal hukum. Nasakh tilawah dunal hukum bermaksud apa? Bermakna annal hukm as-sabit bin nas yabqa al-amal bih wa innama la yasbutu an-nas mansukh fil mushaf. Okey, maksudnya hukum yang sabit dengan nas kekal beramal dengannya. Okey, tetapi nas telah dimasukkan dan tidak dikekalkan di dalam mushaf. Okey, nasakh tilawah. Tilawah maksudnya ayat Al-Quran berkaitan dengan hukum tersebut telah pun dimasukkan di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih kekal diamalkan. Okey, contohnya nasakh ayatul rejam. Nasakh ayatul rejam. Okey, ini cerita pasal rejam. Okey, ayatul rejam mansukhah min al-Quran walakin hukmuha baqin yu'mal bih. Okey, nah, ayat Quran berkaitan dengan rejam telah pun dimasukkan daripada Al-Quran, tetapi hukumnya kekal diamalkan. Okey, yang ketiga nasakh tilawah wal hukmu ma'an. Okey, kita nasakh tilawah dan hukum bersama-sama. Dua-dua tak ada dah. Dua-dua tak ada dah. Okey, hukum dan juga ayat Al-Quran tersebut tidak lagi ada dan hukumnya tidak lagi diamalkan. Contohnya nasakh 10 rada'at bi 5 rada'atin fi subuti ar-rada'ah. Okey, nasakh 10 kali susuan dengan 5 kali susuan dalam menetapkan hak susuan. Okey, ini cerita pasal anak susuan 10 kali kenyang tu kan. Okey, jadi cerita pasal 10 kali susuan ni tidak ada dalam Quran dan hukumnya pun telah dimasukkan kepada apa? Kepada 5 kali susuan. Okey, habis bentuk-bentuk nasakh. Kemudian kita masuk kepada syurutun nasakh, syarat-syarat nasakh. Syarat-syarat nasakh. Okey, yang pertama, an yakunal hukmul mansukh min umur asy-syar'iyyah la al-aqliyah. Okey, hendaklah hukum yang dimasukkan itu berkaitan dengan urusan-urusan syarak, termasuk logik akal. Bukannya logik akal la al-aqliyah. Okey, mestilah termasuk dalam hukum-hukum syarak. Okey, yang kedua, an yakunal hukmul mansukh mimma yajuzu naskhuhu fala yajuz naskhun asli tauhid masalan. Okey, hukum yang dimasukkan hendaklah termasuk dalam kategori yang boleh dinasahkan. Maka sebagai contoh, tidak boleh nasakh asal tauhid. Kita hendaklah hukum yang kita nak nasahkan, hukum yang nak masukkan tu dalam kategori yang boleh dinasahkan, bukannya asal tauhid. Okey, yang ketiga, an yakuna nasakh fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasakh hendaklah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ni dah tak ada nasakh. Kita tak boleh lagi nak nasahkan ayat Al-Quran ataupun hadis. Jadi mestilah berlaku pada zaman Nabi. Okey, kemudian hikmah nasakh. Apa hikmah nasakh ini? Okey, yang pertama, mura'ah ahwalin nas wa zurufihim. Mura'ah ahwalin nas wa zurufihim. Okey, memelihara hal ehwal keadaan manusia.
Okey, nak jaga hal ehwal keadaan manusia. Okey, itu yang pertama, tu hikmah yang pertama. Yang kedua, in kana nasakh ila ma huwa akhaf fa fihi suhulatun wa yusrun kan naskhi iddatin mar'ah al-mutawaffa anha zawjiha min sanah kamila ila 4 ashhurin wa 10 ayyam. Tu dia bagi contoh lah. Okey, sekiranya nasakh tu kepada perkara yang lebih ringan ataupun mudah, maka di situlah terdapat apa? Kemudahan. Okey. Sekiranya nasakh tu kepada perkara yang lebih ringan. Okey, jadi contoh yang dia bagi kat sini nasakh iddah perempuan yang kematian suami daripada setahun penuh dinasahkan kepada 4 bulan 10 hari, maka menjadi lebih ringan. Nampak kat situ hikmah dia. Okey, yang kedua, in kana nasakh ila ma huwa asqal. Okey, kalau kalau nasakh tu kepada perkara yang lebih berat, fa fihi ziyadatus sawab, dan padanya ada pertambahan dari segi pahala. Seperti apa contohnya? Kan nasakh takhyir baina siyam wal it'am bit ta'yin as-siyam. Okey, nasakh pilihan antara puasa dan memberi makan kepada puasa sahaja. Antara puasa dan memberi makan kepada puasa sahaja. Tu kepada lebih berat. Itu sekiranya berlaku nasakh tu kepada yang lebih berat, maka padanya pertambahan dari sudut pahala. Okey, itu antara hikmah-hikmah nasakh. Okey. Okey, itu saja yang saya ingin kongsikan dengan kamu semua. Harap kamu boleh mengambil manfaat dari apa yang saya terangkan. Sekian.